Jadi subhanallah, bila bawa pelajar api tu, Allahu Akbar. Waktu tu berlaku perang di Yaman tu. Akhirnya Musa Sayyidina Muhammad, kami tak boleh naik kapal terbang, turun di Saihun, iaitu Saihun ni dalam Hadramaut juga, airport yang paling dekat dari sini. Akhirnya perjalanan daripada Oman, Allah Ta'ala nak sampai ke Tarim tu dalam 16 jam. Dalam 16 jam. 16 jam ni saya kena naik van. Bukan naik van, naik kereta. Allahu Akbar. Dah barang banyak belakang. Kena tahan pula di border. Disusahkan nak masuk daripada Yaman, daripada Oman nak masuk Oman tu. Tak tutupi dengan Maulana Hussein. Maulana dah datang tak boleh masuk dah kita. Dia muka dah lain, tak sok. Tak boleh masuk dah. Assalamualaikum. Askar yang jaga border tu, Allahu Akbar. Nampak macam tak ada sifat kemanusiaan. Dah lah. Siapa ada dengan Umi pagi ni? Mulut kembung tu, dia kembung dia makan apa? Kuat. Dan donggat. Kuat kan? Ni, mesti kembung macam orang kita makan sirih lah. Di kembung sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa ada dengan Umi? Kejap ya. Kejap. Sekejap je. Waalaikumsalam Beatrice Safia. Semoga hari ini Allah berikan kita kesihatan yang baik dan jadikan kita orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Siapa ada dengan Umi pagi ni? Selamat pagi semua. Apa khabar? Lama cuti 3 hari Umi cuti live. Kita busy sikit. Reseller di Zandra 2-3 hari ni busy sikit sebab kita ada apa tu? Kita ada projek baru, fast semuanya fast. Kerja semua fast. Subhanallah. Allah bagi kita seorang founder yang sangat fast juga. Macam-macam projek dia nak buat, tapi subhanallah projek ni insya-Allah dia bukan sekadar untuk membantu reseller di Zandra saja, tapi dia juga bantu orang lain saja. Orang lain juga, produk lain juga. Kita boleh bergabung dalam satu bumbung insya-Allah. Nantikanlah update terkini daripada HQ di Zandra dan juga daripada Umi insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Hajijah. Selamat pagi Kak. Alhamdulillah Kak sempat bersama adik pagi ni dengan izinnya. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dianugerahkan rezeki yang melimpah ruah dan sihat selalu, amin ya rabbal alamin. Kak, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okay, jom kita baca doa dulu ya. Hari ni pun tak boleh panjang juga. Kita setengah jam je. Minggu lepas Umi share tentang ciri-ciri wanita solehah. Tajuk dia tentang apa bab pasal apa tak ingat dah Umi. Tapi hari ni Umi nak share pasal bisnes lah. Sebab semalam Umi ada bercakap dengan Kak Syida. Dia kata dia banyak belajar ilmu bisnes dengan Umi, dengan Syira dah masuk. Waalaikumsalam Syira. Waalaikumsalam Jasrina. Umi rasa Umi tak adalah share banyak sangat tentang perniagaan. Tapi bila dia cakap macam tu, Umi rasa macam terpanggil kena jugalah share apa yang Umi tahu sedikit. Bagi Umi sebenarnya Umi tak adalah share banyak sangat benda. Tapi sekadar pengalaman lah. Kalau benda tu bagus untuk perniagaan, boleh gunakanlah. Sebab Umi banyak lebih kepada pengalaman sendiri.
Dari pengalaman tu Umi buat dan dapat result, jadi Umi nak share tu je. Benda tak adalah hebat sangat, benda tak adalah besar sangat, benda tak adalah advance sangat, benda biasa-biasa saja. Tapi bila kita buat secara istiqomah, benda yang kecil tu yang akan jadi luar biasa. Tu pegangan Umi daripada dululah. Sebab Umi rasa Umi tak pandai, Umi tak tahu, sebab banyak benda Umi tak tahu. Jadi Umi buat mengikut apa yang Umi tahu, apa yang Umi belajar, tahu dan amal dan buat. Alhamdulillah benda tu menjadi. Daripada kita banyak sangat belajar tapi kita tak amal, rugi. Umi rasa sangat rugi kalau kata nak belajar banyak-banyak benda tapi benda tu kita tak buat. Umi memang tak suka benda macam tu. Sebab satu, ilmu tanpa amal tak ada apa. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Tak silap. Ada pepatah Arab cakap, dia kata ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Rugilah kita tanam pokok, kita mengharapkan buah tapi tak dapat apa daripada tanaman kita tu, rugilah. Jadi bila kita nak buat sesuatu, kita nak benda tu ada hasil. Tetapi dalam proses nak buat tu, dia ada juga cabaran, halangan. Daripada situ kita belajar. Umi pun banyak juga jumpa cabaran, kegagalan, halangan, kesusahan. Tapi benda tu kita tak share lah. Benda tu kita tak share. Kita ambil pengajaran, kita buat rumusan, ambil iktibar, kita bagi. Kita share benda yang orang boleh buat, yang benda tu boleh ada hasil. Kalau benda yang kita dah lalu, benda ni tak elok ni, tak payah buat ni. Jadi kita tak share benda yang tak perlu dibuat. Kita share benda yang mendatangkan hasil. Jadi orang yang mendengar tu dia dah boleh shortcut. Sebab apa Umi buat macam tu? Sebab Umi sendiri buat benda tu. Bila Umi ada sesuatu benda nak buat, bila Umi banyak Google lah, belajar dengan orang yang lebih mahir, lebih pakar. Bila buat apa yang mereka share, rupanya kita dah skip kegagalan demi kegagalan kecil tu. Sekarang ni pun Umi masih banyak lagi buat kegagalan sebenarnya. Tapi disebabkan tak ada ilmu, Umi terpaksa redah lah. Terpaksa buat. Bukan tak, ilmu tu ada tapi tak banyak. Sebabnya Umi kata tak apalah, belajar daripada pengalaman. Kalau tak buat apa-apa, kita tak ada action. Sebab tu Umi banyak sangat buat tindakan, buat itu, buat ini. Tapi kebanyakan yang Umi share sebenarnya hasil lah. Dekat apa yang berlaku tu sebenarnya dah hasil. Dia punya kesusahan, dia punya cabaran tu kita tak tunjuk lah. Tapi kalau yang betul-betul nak buat, dia akan tanya, Umi, saya buat macam ni, kenapa jadi macam tu? Tu kita boleh buat huraian yang lebih lanjut lah. Tu kita boleh. Sebab tu pentingnya bila kita buat sesuatu, kita akan jumpa masalah. Dengan masalah tu kita kena banyak belajar sebenarnya. Jadi bila dah jumpa masalah, jangan senyap ataupun jangan simpan masalah tu. Dia kena selesai. Setiap masalah yang kita jumpa, dia kena selesai. Kita kena selesai. Kita tak boleh simpan, kita tak boleh tangguh. Sebab benda tu akan datang lagi in future. Kalau kita selesai, kita dah tahu, benda ni aku tahu cara macam mana nak selesai. Tu. Sebab sekarang ni kita kena sangat inovatif dalam perniagaan. Kita tak boleh fokus pada satu benda, satu bidang ataupun satu cara. Dia ada banyak cara, banyak bidang, banyak channel yang kita boleh explore mengikut keadaan kita. Jangan ikut orang. Ada setengah dia ikut orang. Sebab kita dengan orang lain keadaan tak sama. Kita tak sama dengan orang. Orang boleh bergerak jauh contoh. Kita tak boleh bergerak jauh. Tak sama dah kat situ. Orang mungkin boleh, dia punya pasaran boleh jauh luar daripada tempat dia tinggal. Mungkin boleh outstation, luar negeri. Kita tak boleh. Tu kita punya. Sebab tu kita tengok dengan keadaan diri kita. Sebab sesuatu, kita boleh tengok banyak benda dari sudut perniagaan. Tapi kita pilih yang sesuai dengan diri kita. Sebab tu banyak yang Umi jumpa juga. Diorang akan cakap, saya tak boleh yang ni. Yang tak boleh skip je lah. Tak payah cakap saya tak boleh. Semua benda kita boleh. Cuma kita olah mengikut keadaan kita. Tu cara Umi lah. Okay, kita tak doa lagi ni. Terima kasih Suraya Kasim, Heri Al-Miftah. Waalaikumsalam Kak Rusia. Hai Maima. Bila Maima nak datang? Waalaikumsalam Kak Dah. Sihat Kak Dah? InsyaAllah Umi, insyaAllah Maimah. Okey dah.
Kita ramai dah. Okey, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Waalaikumsalam. Su, apa khabar Su? Su, jangan lupa daftar fast member. No, dah tunggu dah tu. Ingat nanti kalau tak faham PM No. Nanti No tolong ajarkan. Maria Talib. Terima kasih puan. Okey, hari ni Umi nak sambung bab perniagaan. Sebelum ni Umi cerita tentang tajuk lain kan. Hari ni kita masuk bab perniagaan. Strategi macam mana perniagaan kita nak berjaya. Tak silap Umi yang bab keempat dah tak silap ni hari ni. Yang ke-11, strategi yang ke-11. Waalaikumsalam Kak Zarina. Semoga dipermudahkan apa je urusan Umi nanti. Amin. Terima kasih atas doanya. Waalaikumsalam Puan Maria dan semua sahabat-sahabat. Puan Maria ni jual kerepek. Umi beli kerepek dia sedap sangat. Siapa nak beli kerepek boleh PM Puan Maria. Kacang tu sedap. Kacang tu Umi suka sangat. Umi kata boleh buat branding ni puan. Boleh buat branding nama akak. Nama akak sendiri. Macam mana? Akak dah dapat supplier kan daripada mana dapat kacang tu. Akak belajar. Kita sebenarnya boleh banyak sangat benda kita boleh belajar daripada internet. Kita gunakan internet dari sudut positif. Banyak juga dari sudut negatif. Tapi kita banyak guna dari sudut positif. Kita guna benda yang boleh bagi manfaat pada kita. Sebelum tu nak tanya, suara Umi okey tak? Biasa kalau view ramai ni suara okey, gambar okey, betul tak? Biasa view tak ramai sebab dia punya gambar tak cantik dan suara tak jelas. Siti Farah, Waalaikumsalam. Ya, salam perkenalan. Okey. Suara okey tak? Boleh siapa-siapa komen? Terima kasih Syira banyak share ni. Clear, Alhamdulillah. Terima kasih Syira. Nak cakap kelebihan orang yang share kan. Subhanallah, share kerana Allah lah. Kita share niat tak ada apa-apa. Kita niat kerana Allah, kita nak sebarkan ilmu kebaikan. Umi tak ada apa-apa pun. Umi cuma share apa yang Umi belajar, apa yang Umi buat. Nak tengok apa, nak percaya ataupun nak tengok result yang Umi buat, boleh tengok Facebook Umi lah. Umi ada juga share dekat situ, dekat wall Umi, apa yang Umi buat daripada dulu sampai sekarang. Boleh kata Umi punya action setiap tahun Umi buka kedai baru, setiap tahun. Tapi pindah-pindah lah. Banyak pengalaman tu dipanggil langgar dinding. Tapi melalui itu Umi banyak pengalaman lah. Banyak tahu selok-belok. Sebenarnya penat sebenarnya buka kedai ni. Banyak benda nak kena buat. Kadang benda tak buat lagi, kita dah penat lah. Sebab tu kita kena ada energi yang tinggi. Satu kena ada semangat yang tinggi. Satu kena ada kekuatan yang kuat. Satu kena ada keinginan yang kuat. Benda ni ada. Dan benda ni tak perlukan modal. Benda ni hanya perlukan diri kita. Iaitu jiwa kita, keinginan kita. Benda tu yang penting. Paling penting sangat dalam perniagaan. Yang penting sekali, yang paling penting yang kita nak kita buat kerana Allah, kita minta Allah tolong dulu. Lepas tu baru kita buat tindakan. Maksudnya kita akan usaha sungguh-sungguh. Kita akan buat sungguh-sungguh. Jumpa ujian, jumpa masalah. Subhanallah. Kalau boleh memang rasa macam, ya Allah, penatnya nak urus semua benda. Sebab sesuatu benda tu, bila kita tengok benda dah siap, kita nampak benda dah siap. Benda maksudnya kita nampak, oh tahniah, kita hanya bercakap tahniah dan benda tu dah jadi. Tapi proses nak jadi tu kita tak tahu macam mana.
Tu memang Umi dah lalu banyak kali dah Umi dah pindah. Sepanjang Umi buat bisnes di Zandra, dah berapa kali dah Umi pindah? 1, 2, 3, 4, 5 kali, 6, 7. Bukan pindah, bukan buat bisnes baru, maksudnya pindah-pindah. Dah 7 kali kot, bukan pindah. Maksudnya Umi akan buat setiap tahun, Umi akan ada buat sesuatu, sebab benda ni untuk momentum diri kita. Momentum diri ni sebenarnya dia nak bagi energi dekat kita untuk naik semangat lagi, kita nak buat lebih baik dan lebih baik. Dan daripada result tu kita akan dapat sesuatu untuk diri kita lah, pencapaian. Dia akan ada, dia tak semuanya smooth. Maksud Umi, dia tak semua berjaya. Tapi dalam proses tu kita ambil semua benda tu sebagai pengalaman. Bila ambil pengalaman, bila kita nak buat keputusan, kita akan jadi lebih cerdik ataupun lebih matang dengan keputusan. Kadang Umi banyak macam ni, semua benda Umi dah niat satu je macam ni. Bila Umi nak buat sesuatu, memang Umi akan minta dengan Allah, ya Allah aku nak buat sesuatu. Minta dengan Allah dulu, maksudnya apa hajat kita. Lepas tu Allah akan mudahkan. Bila Allah akan mudahkan, maksudnya Allah akan jumpakan kita dengan peluang. Bila jumpa dengan peluang tu, kita rasa macam, betul ke peluang ni? Masa tu kita kena buat istikharah. Maksudnya kita ragu-ragu. Tapi Umi alhamdulillah, bila Umi buat sesuatu, subhanallah, sebab Umi dah minta dengan Allah, Umi kata ni Allah bagi. Jadi maksudnya setiap apa yang Allah bagi peluang, Allah temukan tu, Umi kata ini peluang aku, Allah bagi. Jadi dalam masa yang sama, Umi akan lihat risiko dia. Bukan kata main ambil saja. Maksudnya kita tengok risiko. Kalau kata contoh nak buka kedai, risiko dia apa? Costing dia macam mana? Lokasi dia macam mana? Crowded dia macam mana? Semua tu kena ambil kira. Sebab tu kalau macam ni ada Puan, tak silap Puan Maria, Umi pernah tengok dia punya kedai buka booth. Puan Maria buka booth kan. Puan Maria kena tengok dekat situ crowded macam mana. Akak kena ambil semua database. Maksudnya ramai datang kedai akak masa mana. Pagi ke, tengah hari ke, petang. Semua tu kena ada kak. Jadi masa tu bila akak contoh tengah hari ramai datang, akak buat promosi time tu. Siapa beli kerepek time ni, saya bagi free tester. Maksudnya dapat semua rasa, dapat rasa semua kerepek yang saya jual. Contoh. Jadi daripada situ akak akan dapat naikkan sale akak. Lepas tu bila akak buat macam tu, akak buat lagi. Siapa beli 3 dapat free 1, contoh. Ataupun beli 3 dapat harga sekian-sekian diskaun. Tu cara kita upsell. Okey. Clear gambar. Okey, alhamdulillah. Siapa nak beli yang living, contact saya. Ni Kak Rusia jual yang living. Clear dari Syah Alam. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih bagi idea dan suara jelas. Alhamdulillah. Doakan segala urusan puan dimudah. Terima kasih. Thank you Sis Rora ni. Sis Rora ni daripada Brunei ni. Okey, strategi pengedaran. Ni baru masuk bab tajuk. Hari ni 3 Allah, 8.20 dah. Hari ni 3 tajuk je. Macam mana perniagaan kita nak berjaya. Okey, yang ke-11 strategi pengedaran. Perniagaan konvensional, Umi tengok sekarang banyak perniagaan yang paling laku lah. Maksudnya boleh buat sale lah. Perniagaan physical di online. Tu physical di online. Jadi Umi nak bagi tahu juga dekat Umi punya perniagaan Umi adalah perniagaan di Zandra. Umi adalah stoki di Zandra. Umi banyak buka kedai tadi adalah kedai di Zandra lah yang Umi buka banyak tu. Tapi kita tengoklah macam mana kita punya sale. Kita tengok juga benda tu. Kalau benda tu ada efek dekat sale kita, kita kena cepat-cepat berevolusi. Kena cepat-cepat bertindak. Kita jangan tunggu benda dah dipanggil benda dah teruk. Macam Umi tak adalah pandai detect, tapi Umi akan perasan. 3 bulan tu kita dah boleh perasan sebenarnya sale kita macam mana. Bila dah perasan, kita kena buat tindakan baru. Dulu Umi pernah juga buka dekat Damansara. Umi tinggal dekat Ceras. Lepas tu Umi kata, ya Allah, setiap minggu kena ke sana dengan jamnya apa semualah, banyaklah masalah.
Sebab dulu Umi stoki Damansara. Lepas tu bila bincang-bincang dengan HQ marketing, dia bagi solusi yang sangat bagus. Dia kata macam ni lah. Sebab sebelum tu Umi ada lagi peluang. Peluang sangat banyak. Sebab masa tu ada stoki di Ketereh. Stoki di Ketereh nak tutup dia punya stoki. Sebab dia kata, rasanya dia nak pindah balik Negeri Sembilan tak silap. Lepas tu Umi bagi tahu dekat HQ marketing, kalau saya pindah ke Kelantan macam mana? Dia kata costing lagi mahal daripada you duduk Damansara. Dia kata baik you pindah kawasan. Dia bagi solusi yang sangat bagus lah masa tu. Alhamdulillah, Umi kata ya Allah, aku tak terfikir pun macam ni. Sebab peluang tu kadang kita kena tengok juga, kena nilai juga dari sudut kita. Lepas tu bila dia buat macam tu, subhanallah, perniagaan Umi meningkat balik. Lepas tu sekarang COVID pula, Umi duduk Kelantan, perniagaan duduk KL. Tengok, kena fikir lagi. Sebab perniagaan ni, orang perniagaan ni dia kena selalu berfikir, dia kena selalu kreatif. Dia kena selalu berfikir macam mana nak majukan syarikat dia. Bukan untuk dia saja, tapi macam mana dia punya customer, dia punya team nak ambil barang. Walaupun dia duduk sini, tapi perniagaan dia boleh beroperasi. Itu penting sangat. Memang kita orang berniaga, dia kena selalu berfikir. Kalau kita berniaga apa sahaja pun, kita kena fikir macam mana kita nak majukan perniagaan kita. InsyaAllah bila kita sentiasa berfikir, Allah akan bagi ilham yang kita tak jangka-jangka. Allah akan bagi kita tengok-tengok, tiba-tiba kita tengok orang yang share tentang ilmu perniagaan yang bagus. Kita bagus lah, sama dengan perniagaan kita. Macam tu. Okey. Alhamdulillah, terima kasih bagi idea. Sama-sama. Duduk mana ya? Waalaikumsalam. Siti Nolida. Saya Linda, ejen memasak. Nak beli kek boleh WhatsApp Linda. Oh, Linda memasak. Siapa nak beli kek boleh. Tapi sebenarnya tak dibenarkan iklan lah dekat sini. Saya duduk di Sungai Besi. Okey, cuma Umi kadang-kadang Umi share siapa yang berniaga tu untuk nak bantu kawan-kawan follower Umi lah yang buat bisnes. Okey, yang strategi pengedaran. Macam mana kita nak mengedarkan perniagaan konvensional biasanya mengedarkan produk melalui jualan terus atau jualan runcit. Pelanggan perlu datang ke kedai untuk beli barang. Okey. Contoh sekarang ni kita dah tak boleh nak bergerak. Maksudnya strategi kita kena berubah. Daripada pengedaran secara offline, kita ubah kepada online. Maksudnya online ni kita kena buat dekat mana? Media sosial. Media sosial ni maksudnya kita boleh promote dekat media sosial. Sebenarnya dekat media sosial sebenarnya kita punya promosi pergi lebih jauh. Maksudnya ramai orang tengok. Yang kita tak sedar tahu, Umi nak beritahu. Banyak kali Umi beritahu. Benda ni kita tak sedar. Kita rasa tak perlu pun aku nak posting dekat Facebook. Aku busy lah. Contoh, baik aku buat offline. Sebenarnya tak. Dunia hari ni kita perlu, walaupun orang tak tengok, walaupun orang tak like, tak apa. Sebab itu adalah proses kita nak menunjukkan kepada orang tentang progres perniagaan kita. Maksudnya kita kena posting macam Puan Maria, kena bagi tahu, oh hari ni saya buka booth dekat sini. Hari ni saya buka booth dekat sini. Maksudnya orang yang tak duduk dekat kita pun akan tahu. Maksudnya seluruh Malaysia ataupun orang yang lalu dekat situ, tiba-tiba dia lalu duduk kawasan Damansara, akak buka booth dekat Damansara, tiba-tiba dia kata nak carilah benda-benda ataupun buah tangan nak bawa pergi rumah saudara. Contoh keadaan Umi cerita. Bila tengok je dekat situ, dia tak sempat nak like, dia nak tahu lokasi saja, dia terus pergi-pergi. Maksudnya berlakunya jual beli secara offline melalui online. Sebab tu dekat online kita kena promote. Walaupun orang tak tengok. Promote je dulu, Umi berapa like je orang like. Tak kisahlah, buat je. Bagi je. Tu dekat Facebook, kadang-kadang dekat WhatsApp pun dulu tak ada orang kalau grup tak ada respon pun dalam grup. Tapi dia orang punya share laju. Rupanya dia buat action. Maksudnya diorang tak sempat nak berborak dalam WhatsApp. Maksudnya diorang ni tak sempat nak komen, nak respon dekat WhatsApp. Tapi diorang nampak je sesuatu, diorang terus pergi buat. Dan dapat result. Datang-datang diorang bagi datang dengan WOTD. WOTD ni maksudnya datang dengan win of the day. Maksudnya apa kejayaan mereka hari tu. Dapat buat sale, dapat buat jualan, dapat macam tu. Okey? Waalaikumsalam, Atikah. Okey, itu strategi pengedaran. Okey. Cara pengedaran produk boleh juga dengan sistem dropship yang kita sedang buat sekarang, dropship, agent dan stokis. Okey, macam saya nak ambil business model Kak Maria ni sebabnya Kak Maria ada kat sini. Contohlah, dia jual kerepek.
Akak boleh juga ada orang yang memasarkan produk akak. Semalam Umi pernah cakap dengan siapa dah? Kak Syidah. Kak Syidah semalam. Dia buat produk jual apa ni kuih. Umi tak ingat dah kuih tu. Kuih yang bulat tu. Kalau Kak Syidah ada tu respon nama apa Umi tak ingat dah. Kuih tu. Kalau dekat Kelantan dia panggil telinga keling apa. Dia bulat-bulat. Alah subhanallah. Umi tak ingat dah. Syirah ada tolong komen. Kuih tu sekarang dia dah ada orang yang tolong jual secara maksudnya secara istiqomah. Maksudnya sentiasa ada customer tetap. Jadi siapa yang ada produk sendiri, contoh sendiri, lagi bagus alu-alukan sesiapa yang berminat nak pasarkan produk dia. Okey? Maksudnya ajak orang jual sama-sama. Tu dia panggil konsep berkongsi rezeki. Kuih peneram. Alhamdulillah. Semalam pun masa nak tanya Kak Syidah tu kata, macam mana bisnes akak? Sebenarnya hati ni rasa macam apalah yang aku ni tak sempat bantu dia. Sebab dulu pernah juga dia banyak-banyak bertanya, Umi banyak share jugalah. Ni sebab ni Umi mesti busy. Alhamdulillah dia cakap apa? Dia cakap subhanallah, alhamdulillah Umi dia kata Siti dia kata banyak dia sekarang ni perniagaan dia istiqomah. Maksudnya pelanggan tetap tu ada. Jadi siapa nak beli kuih peneram boleh tanya Umi siapa supplier dia boleh jual. Sebab kuih tu boleh tahan 2-3 hari. Contoh kita lapar, contoh buat kerja, kita dekat office ke dekat mana sekarang ni susah kan nak keluar nak beli makan kan. Sementara nak makan tengah hari ke nak balik kerja boleh makan benda tu sebab dia mengenyangkan. Dia buat daripada tepung tak silap. Umi makan pun sedap. Dia tak adalah manis sangat tapi dia macam boleh mengalas perut kita. Itu. Jadi siapa yang nak join boleh PM Umi tanya nombor Kak Syidah tadi. Kuih cuk peneram namanya. Kuih peneram. Ya. Itu strategi. Kita boleh banyak cara kita boleh buat. Macam Umi sendiri, Umi buat perfume. Umi ada agent, Umi ada dropship, Umi ada consignment, Umi ada kedai yang Umi letak. Umi kadang buat gift buat juga kalau orang yang order. Lepas tu Umi ada buat apa lagi? Umi ada buat retail. Maksud tengok, Umi hanya satu produk saja, produk di Zandra saja. Ini perfume yang Umi jual. Perfume 35 ml. Yang ni tengah ada sale. 3 box ni, ada satu box lagi, 3 box RM55 saja. Siapa nak beli boleh PM Umi Boleh PM Umi, nombor Umi lupa nak letak. Yang ni ada promosi sampai habis stok. Yang ni lepas ni habis stok dah tak ada dah. Yang stok yang ada sekarang memang sangat wangi, yang kelas dengan vibe. Bau dia macam citrus. Pakai, Umi pernah dapat testimoni ejen Umi, dia kata letak dekat sejadah dia kata best sangat bau dia nak seperti dengan satu perfume yang paling famous yang dalam bentuk 35 ml nama Shelio, seakan-akan bau ni. Siapa nak order yang murah, maksudnya nak try dulu macam mana bau di sana, boleh try yang ni. 3 box RM55 saja. 1 box 25, 2 box 45 dan paling jimat 3 box dapat RM55. Dan kalau kata nak jimat lagi, boleh join sebagai dropship ataupun agent. Ramai yang berminat join. Alhamdulillah, join sekejap. Jadi dropship. Lepas tu tiba-tiba diorang promote, ramai orang nak. Bila ramai orang nak, diorang order banyak, dalam masa sebulan diorang upgrade jadi agent terus. Alhamdulillah, bila agent dia punya profit lagi tinggi, dan dan keuntungan jadi dropship, jadi agent, boleh ada dropship bawah rangkaian dia, dan boleh juga supply dekat kedai, boleh ada consignment. Subhanallah. Okey. Berapa harga perfume Shelly Jamsa? Perfume yang ni tak ada promosi. Yang ni RM70. Yang ni ada promosi sampai habis stok. Tapi stok yang ada sekarang ada 2 flavor saja. Tapi 3 box dah boleh pilih lah, 2, 1 macam tu. Yang ni RM55 sahaja. Untuk teenagers, maksudnya untuk remaja, kita ada apa? Kita ada produk baru. Yang ni 100 ml. 100 ml RM25 sahaja. Warna-warni. Dia ada 5 flavor. Warna-warni sangat sedap.
Umi biasa lepas mandi kan, anak-anak kalau mandi pagi, mandi malam, bau wangi lah bilik. Dia orang akan spray ni. Kata subhanallah, memang sedap bau dia. Yang ni body mist. Body mist ni ada campuran air sikit. Yang ni EDP, ED toilet. EDP. Yang ni boleh spray dekat baju, yang ni boleh spray dekat body. Tapi boleh juga spray dekat baju sebab ia boleh tahan sampai, dia sebenarnya tahan tak lama, tapi yang ni Zandra punya memang tahan lama. Subhanallah, Umi sangat suka pakai perfume ni. Ni Chaotic Energy. Dia ada 5 flavor semua. Kalau nak boleh hubungi Umi. Yang ni RM25 sahaja. Sangat murah. Yang ni bagi dekat anak-anak remaja kita. Anak-anak remaja sekarang ni suka kan? Suka apa ni? Suka pakai perfume kan? Kalau yang nak pakai murah, kita ada offer juga. Nak jadi ni, dia punya dropship, harga dia RM15 saja untuk teenagers. Untuk remaja yang nak jadi dropship, boleh daftar RM15, dapat satu paket tester. Tester Umi dekat luar, dapat 5 flavor ni. 5 flavor ni botol kecil-kecil. Boleh bau semua, Lepas tu boleh promote dekat kawan. Sebab Umi punya ejen 2-3 hari lepas, minggu lepas dia datang. Dia kata dia tak buat. Bukan dia tak buat, dia busy kot, dia tak buat. Lepas tu dia beli tester saja 5. Subhanallah, 2 hari lepas dia datang lagi beli ni. Dia kata, Umi mudahlah jual benda ni. Sangat mudah, dia kata. Ramai orang nak beli. Jadi hari-hari ada orang ambil kuih akak jual. Dan boleh kongsi rezeki dengan sahabat. Ni Kak Syida. Siapa nak kuih peneram boleh PM Kak Syida. Terima kasih Tuan Kamarudin watching. Syida duduk ceras Kak Rosia. Radi. Dia pun sifu. Ya Puan Umi, saya jual melalui pasar malam dan jika tak boleh niaga pasar malam, saya buka gerai kemah niaga di depan sekolah rendah Sungai Buloh dan ada promo dalam. Bagus. Dia kena selalu promo dalam online. Puan Umi, saya dah beli dengan Nur Hasni. Saya beli 4 botol. Puan Maria. Kan? Beli 4 botol. Sampai 4 botol beli yang ni kan? Subhanallah. Memang bau dia sangat wangi. Umi boleh bagi tahu macam tu lah. Okey? Strategi penghantaran nombor 12. Strategi penghantaran ni COD lah. Sekarang ni orang sebut COD. Sebenarnya kita bila berniaga, kita kena mudahkan customer kita. Bila kita mudahkan customer suka beli dengan kita. Kena buat benda tu. Kena amalkan benda tu. Umi daripada dulu sampai sekarang memang amalkan benda tu. Maksudnya apa yang customer Umi minta, boleh tak hantar? Boleh insya-Allah. Boleh tak post? Boleh insya-Allah. Boleh tak saya nak benda ni? Boleh insya-Allah. Umi buat macam tu. Sebab setiap apa yang mereka nak, kita pegang. Customer is always right. Walaupun mereka salah, kita kena membenarkan. Sebab cuba kita sendiri berada dalam keadaan customer. Bila penjual yang kita nak beli, asyik kata boleh. Macam mana perasaan kita? Kita akan setia dengan kita. Kita akan setia dengan dia. Betul tak? Macam itulah kita kena duduk dalam keadaan customer. Kita duduk dalam kasut penjual. Kita tak duduk dalam kasut customer. Kita kena duduk dalam keadaan diorang. Barulah kita boleh merasai apa yang diorang nak. Bila kita tahu apa yang diorang nak, kita akan memberi apa yang diorang nak dan kita memenuhi keperluan dia dan insya-Allah dia akan setia dengan kita. Maksudnya, dia akan tengok di Zandra di mana-mana. Tapi dia setia membeli dengan kita insya-Allah. Maksudnya dengan tempat orang lain dia hanya tengok promosi. Tapi bila nak membeli barang, dia akan beli dengan kita insya-Allah. Okey. Yang last sekali, bayaran dan terima bayaran. Proses pembayaran ni sangat penting. Bila kita nak tentukan perniagaan kita berjaya, jangan bagi hutang. Umi nak nasihat, jangan bagi hutang. Dah lebih dah. 8.35 dah. Kejap lagi Umi berhenti. Jangan beri hutang. Ni Umi bagi nasihat betul lah. Tapi kita jelas. Maksudnya kita kena transparent dengan orang. Transparent ni maksudnya kita bagi tahu dia nak berhutang. Tapi bila kita bagi fakta yang maksudnya dia pun tak terasa hati dengan kita. Kita cakap macam ni. Cik, barang ni kena bayarlah sebab saya petang nanti ataupun 2-3 hari saya akan beli stok baru. Kalau cik tak bayar, macam mana saya nak beli stok baru? Kena cakap macam tu. Maksudnya kena clear. Jangan bagi hutang. Tak apalah, sebab bila barang tu dah pergi dekat orang lain, ke barang kalian, duit tu nak datang susah sebenarnya. Sebab kita tak tahu keadaan customer kita macam mana.
lebih baik kita buat jual beli yang transparent. Maksudnya kalau kata cik tak nak beli lagi, cik tak ada duit lagi, saya hold dulu barang ni untuk cik. Bila cik dah ada duit, cik ambil. Macam tu. Untuk permulaan dulu Umi banyak juga buat. Maksudnya Umi bagi barang tu dekat customer. Umi pernah banyak rugi. Bukan barang di Zandra lah, Umi jual barang lain, Umi bagi banyak sangat stok. Sebab Umi percaya, Umi rasa, Umi tengok dia punya jualan bagus. Bila Umi bagi, subhanallah, barang tu tak dapat balik dan orang pun orang tak dapat dihubungi dan barang tu macam tu saja. Jadi Umi niat apa? Umi niat kata sedekah lah. Umi tak nak nanti dia pun susah dekat akhirat, kita pun susah dekat akhirat. Maksudnya Umi halalkan saja untuk barang tu. Maksudnya benda yang dah lepas. Yang baru ni kita ambil iktibar lah, ambil pengajaran. Jangan buat dah. Kalau orang yang betul kita kenal tak apa, sebab kita tahu ni flow dia macam ni. Kadang kita ada naluri juga. Tetapi bila kita permulaan nak berniaga, naluri kita tu kita tak berapa clear. Maksud tak berapa clear ni, kita macam ragu-ragu. Boleh percaya ke tak? Tapi kalau dah lama, dia akan jadi satu. Dia jadi macam aku yakin dengan dia. Aku yakin dengan dia. Macam tu. Allah bagi benda tu, rasa tu. Okey. Dah habis dah. Macam mana strategi nak berjaya perniagaan. Umi dah bagi dah juga study case tu. Siapa-siapa yang nak minta pendapat Umi sikit lah. Umi tak adalah pakar sangat. Boleh buat lah benda-benda yang simple-simple je. Umi banyak buat benda simple. Untuk kedai Umi yang terbaru ni pun banyak Umi tengah plan dengan banyak benda baru yang kita nak buat. InsyaAllah lah. Bukan saja untuk perniagaan. Kita buat berniaga ni, kita bagi manfaat dekat orang satu. Yang kedua, kita memudahkan orang satu. Lepas tu kita buat perniagaan ni yang selesa, orang suka, orang mudah. Jadi perniagaan tu akan lebih lancar. Tu je, dalam perniagaan ni kita kena, bila sesuatu masalah kita kena selesaikan. Jumpa je masalah, jangan tinggal masalah tu. Sebab nanti dia akan jumpa lagi masalah. Akan jadi double masalah. Tu je Umi boleh pesan. Dalam perniagaan, bila jumpa dengan customer, settle dengan customer. Ada masalah dengan customer, settle dengan customer. Masalahnya, contoh, bila customer tak puas hati dengan produk kita, apa yang customer nak tu, bagi puas hati sampai customer puas hati. Contoh, dia tak puas hati dengan barang kita ke, pecah ke, rosak sikit pun, kita cakap, kita ganti. Kita ganti yang baru. Mungkin dengan servis yang baik tu menyebabkan dia rasa dia bukan sahaja guna untuk dia dan membeli berterusan bersama kita, dia akan ajak juga kawan-kawan dia yang lain untuk membeli dengan kita juga. Maksudnya dah dapat free costing, free marketing dekat situ. Yang ni, mulut ke mulut ni lagi power. Maksudnya orang akan bercerita, beli dengan dia lah bagus, beli dengan dia lah servis dia bagus. Tu kita buat dalam perniagaan. Dan satu lagi dalam perniagaan ni, orang berniaga, Umi nak share lah. Orang berniaga ni tolong buat 2 benda je. Sebenarnya 3 benda. 3 benda je lah Umi share. Ada dalam TikTok Umi. Carilah siapa yang nak join TikTok Umi. Umi Khadijah 8. Tu TikTok, nama TikTok Umi. Dalam tu Umi banyak juga bagi tips lah. Tips-tips tak ada tips apa pun. Tips biasa-biasa saja. Sekadar nak jadikan konten. Tapi boleh gunalah untuk perniagaan. Umi cakap apa? Dalam berniaga ni kena ada 3 saja. Yang pertama, satu, kita kena syukur apa yang Allah bagi dekat kita. Yang kedua, kena sedekah. Sedekah kena selalu. Orang berniaga kena jadikan sedekah ni sebenarnya benda wajib. Kalau nak perniagaan you maju, maksudnya perniagaan you ada sales selalu, kena sedekah lah. Wajib, jadikan benda ni wajib. Sedekah ni benda yang wajib dalam perniagaan. Bila nak perniagaan maju. Kalau kata, lupa hari ni, double lagi esok. Lupa lagi esok, double lagi. Tu kunci perniagaan nak berjaya, sedekah setiap hari. Kunci tu Umi nak bagi. Okay? Yang ketiga, senyum. Kena selalu senyum. Senyum menjemput rezeki sebenarnya. Senyum juga mengubah kita punya dari keadaan stres kepada gembira. Hanya dengan senyum. Hanya tukar daripada wajah yang masam, wajah yang stres kepada wajah yang senyum. Itu saja. 3 benda je. Untuk dapat rezeki yang mudah, untuk dapat rezeki yang berpanjangan, untuk dapat rezeki yang berkat. Buat 3 ni saja. 3S Umi panggil 3S. Syukur, sedekah dan senyum. Tu je 3S. Buat benda ni. Tak boleh buat banyak-banyak. Buat yang kecil ni dulu. Yang kecil pun tak nak buat. Lepas tu duduk merungut. Bisnes tak laju lah. Orang tak nak beli lah. Orang tak suka. Buat 3S ni dulu. InsyaAllah buat 3S ni rasa tak menang tangan dah.
Maksudnya Umi ramainya orang nak beli dengan saya. Umi tak sempat Umi. Bila dah macam ni, jangan merungut lagi. Jangan merungut. Saya busy lah ramai orang beli dengan saya. Jangan merungut busy pula. Sebab tu tandanya Allah dah nak bagi rezeki. Allah uji kita dengan kebusian. Maksudnya Allah uji kita dengan kesibukan. Tapi kalau kita merungut pula kita sibuk, Allah sekat balik. Tak dapat balik. Dah elok-elok dapat rezeki banyak, dapat sikit balik. Jadi setiap apa benda, balik kepada yang pertama S. Yang pertama syukur. Dapat rezeki, syukur. Dapat ujian pun juga syukur. Semua kena syukur. Hidup kita ni syukur. Sebab kita ni sebenarnya sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kena ingat satu je. Bila diuji, paling best, insya-Allah Allah nak bagi hadiah dekat kita. Ingat itu je. Umi Umi sendiri pun masih rasa. Kadang macam Allahu Akbar, penatnya Masya Allah nak kena fikir. Kadang fikir benda yang menggembirakan hati. Umi fikir, InsyaAllah settle ni, InsyaAllah settle. Kadang fikir masalah tu dah penat sebenarnya. Fikir masalah, ya Allah benda ni tak settle lagi. Macam tu. Mak Umi pun sekarang ni dalam progress juga nak buka kedai, insyaAllah. Siapa yang dekat boleh datang ke kedai Umi dekat area Kota Baru, area Kot Lanas. InsyaAllah boleh datang. Tepi jalan je. Tak siap lagi tu banyak baru pasang banner. Semalam baru pasang banner. Hari ni tengok sebab ada nak kena sembuh spray. Sebab kedai lama tak duduk kan. Dia kena bersih-bersihkan dulu. Banyak benda jugalah nak kena buat tu. InsyaAllah lah. Habis PKP ni kedai dah boleh buka. Tu Umi punya gambaran lah. Umi selalu macam tu. Kalau orang lain sekarang musim COVID ni kan, mereka fikir masalah. Umi tak fikir masalah. Umi selalu fikir insya-Allah ada lebih baik. Allah nak bagi lebih baik. Allah uji kita. Allah nak tengok sama ada kita nak merungut ke, kita nak mengeluh dengan masalah, ataupun kita nak terus berusaha dan berharap pada Allah, minta pada Allah, buat semua, buat kerja kerana Allah, dan insya-Allah hasilnya Allah yang akan bagi, bukan manusia yang bagi, Allah yang akan bagi. Kita buat apa benda yang kita buat pun kerana Allah. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Nak tengok tak kedai Umi? Sekejap Umi nak bagi tunjuk. Siapa nak tengok? Special lagi ni. Ada tak? Sekejap ni akan dibuka insya-Allah. Itu suami Umi. Okey. InsyaAllah. Nanti doakan ya. Minta doa semoga Allah mudahkan segala urusan Umi, segala kerja-kerja nak buat. Okey. Semoga semuanya berjalan dengan baiklah insya-Allah. Yang penting kita usaha ikhtiar. Masalah sekeliling kita tak boleh nak kontrol, tapi kita boleh kontrol diri kita untuk lebih maju, berjaya dan berjayalah insya-Allah. Kita jangan fikir masalah. Hidup kita jangan fikir masalah. Hidup kita kena fikir apa aku boleh buat, apa aku boleh tingkatkan diri aku, dan apa aku boleh bagi manfaat pada orang. Macam tu je. Bila ingat macam tu, subhanallah, Allah akan bagi jalan, Allah akan mudahkan segala urusan. Dah rasa nak down, tak ada dah rasa nak fikir orang ni kata apa, benda ni masalah apa, dah tak ada masalah dah. Dah tak ada masalah dah. Okey. Nak tengok lagi Umi boleh nanti. Umi kejap lagi Umi nak pergi kedai. Pagi ni ada ni kan. Ada apa ni? Fast and tick kita. Okey, Umi nak ajak ni 31 orang ni. Siapa nak join Umi? Umi ada sangat offer yang sangat baik. Benda ni Umi buat dalam masa sehari, Umi dah dapat banyak, subhanallah. Semuanya daripada Allah. Allah bagikan banyak sangat channel, rezeki Allah bagi daripada sudut-sudut. Okey, siapa yang nak join dengan Umi kan nanti, join masuk dalam grup startup tu, nanti Umi akan bagi satu link. You daftar dekat situ, bila orang daftar bawah you dapat income. Income dia melalui affiliate. Maksudnya you just sebarkan link, you akan dapat commission daripada link-link tersebut. Dia panggil affiliate. Kalau siapa yang nak join, boleh klik Umi punya group startup WhatsApp tu, boleh masuk dekat situ. Dekat situ Umi akan bagi tahu. Sekarang Umi tak sempat nak bagi tahu lagi.
tentang macam mana perniagaan ini berjaya. Perniagaan ini bergerak. Perniagaan ini, sebab SQ pun masih dalam proses testing. Tapi Alhamdulillah dah ramai yang buat dan semua, walaupun dalam proses testing, subhanallah, kita dah boleh jana income. Sebab dalam di Zandra ni kita dah ada 2 platform. Satu platform perniagaan di Zandra saja. Satu lagi platform melalui online seperti Lazada dan Shopee. Jadi Umi nak ajak siapa-siapa yang nak join dengan Umi, klik je dekat group tu, boleh join group dan juga boleh PM Umi dekat nak tanya Umi tu, Umi boleh bagi share. InsyaAllah benda ni sangat mudah sebenarnya. Dan benda ni insyaAllah kita akan masuk banyak sangat produk. Tu mengikut kata founder lah, insyaAllah. Dan benda ni sangat, dia ada bagi kita punya passive income dalam 6, tak silap Umi, 6 income kita boleh dapat. Tapi kena join di Zandra dululah, kita akan bagi, sebab benda ni masih dalam proses lagi. Siapa yang nak berminat boleh join Umi. Yang pertama adalah yang terbaik. Maksudnya yang pertama join maksudnya adalah yang bertuah, yang beruntung. Sebab dia orang dah, orang lain jana, orang lain dah nak benda ni, dah besar, ramai orang nak. Jadi kita dah duduk dekat atas. Dia bukan sistem piramid tau. Dia bukan sistem piramid. Dia panggil affiliate. Benda ni Umi dah buat bertahun-tahun dulu. Masa Umi baru-baru berjinak-jinak dalam perniagaan. Dan Umi dah tahu sikit tentang affiliate ni. Kerja kita hanya kongsi link dan produk itu dihantar oleh orang lain. Kerja kita promosi dekat Facebook saja. Nak tahu lebih lanjut boleh. Mana Alang tadi? Alang join kat Siti. Join Umi Alang. Just daftar je. Daftar, dapat barang dan dapat juga link dan boleh buat income daripada situ. Sekarang proses testing lagi. InsyaAllah dalam bulan 3 tak silap Puan Ena cakap. Tapi sekarang ni yang dah berminat boleh roger lah. Kita boleh survey-survey apa kelebihan dia. Okey? Sampai situ. Sampai sini saja. Amin. Azan. Terima kasih doanya. Amin. Terima kasih Atika doakan. Terima kasih Nobaya, Siti Nobaya. Terima kasih Kak Asni. Terima kasih atas doanya semua. Ni semua ni ejen Umi ni. Ejen Noh Hasni, Kak Noh Hasni, Kak Siti Nurbayah ni semua ejen-ejen Umi. Terima kasih support Umi. Umi kuat ni sebenarnya ada tim yang support. Bila Umi buat sesuatu, mereka sentiasa mendoakan. Mereka lah kekuatan Umi sebenarnya. Rasa kuat, rasa penat, rasa macam tak boleh. Tapi bila tengok dia orang, okey. Bangkit demi tim juga. InsyaAllah kita sama-sama bangkit. Dan tim juga bila tengok Umi selalu buat. Maksudnya Umi selalu buat. Ada selalu action mereka juga tersemangat insyaAllah. Maksudnya kita give and take lah. Kita bagi semangat dekat tim bagi semangat dekat kita. Sama-sama memberi dan menerima. Itulah sebenarnya adalah yang terbaik sebenarnya. Sebab kita manusia ni kita lemah tau. Kita lemah, kita perlukan juga orang lain. Asbabnya Allah bagilah. Itulah asbab Allah bagi kita punya kekuatan. Tapi yang asasnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai sini saja kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kasih jumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu dan lemah adalah daripada kekurangan diri Umi sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.